yang beriman. Contohnya macam mana dalam pertembungan antara kuasa Islam dan kufar pada hari ini, jiwa, perasaan dan hati sanubari kita adalah bersama dengan kelompok beriman walau di mana saja mereka berada, tuan-tuan. Kita tengok sekarang ni, itu sebab banyak pertikaian bila ada di kalangan orang-orang kita yang sanggup berjihad di Syria sana, sanggup berjihad di Iraq, di Afghanistan. Tuan-tuan tak tahu dia. Bagi kita tak tahu ada di kalangan orang-orang kita ni yang dah sampai ke tahap tu. Dia dah letakkan dalam hidup tu, itulah matlamat dia. Apa dia? Hendakkan syahid tu. Ni kita mula kata macam-macam, tapi dia senyum dari sana kan. Kita tu orang nak pinjam kereta untuk pimpin pilihan raya pun tak boleh. Apa lagi kita nak berjihad? Selalu saya sarankan 3 benda adalah solat, Quran dan infak. Kena. Ini kita tambah lagi. Sebut tadi saya tambah lagi. Kita punya zikir kena ada pula kan. 4 benda. Solat kita jaga, Quran kita baca hari-hari, infak jangan putus. Tiap-tiap hari kita bubuh, kurang 2 bubuh. Yang kita punya zikir. Ini prasyarat dia, ya. Sebab apa? Orang yang nak pergi, nak duduk ke tahap tu, tuan-tuan, nombor 1 itulah solat berjemaah, dia tak pernah tinggal, tak pernah putus. Solat berjemaah, terutama subuh dan isyak, kan? Subuh dan isyak. Ni tak pernah miss ni orang macam ni. Kita dah bangun, betul bangun. Tapi bila syaitan kacau kita sikit, tak payahlah dia kan. Badan dah tua ni, lutut sakit, pinggang sakit. Dia mula. Bukan tentu saya orang cakap lebih kurang macam tu. Tapi kita tak boleh dah. Paksa juga kan. Sakit-sakit tu pi juga lah. Ada macam tu. Makna di mana saja, tuan-tuan. Ya? Lari ini menggunakan komputer kita menjadi tahu. Jika ada satu contoh sahaja dalam kita yang gelap dah. Kan kita dengar tadi di kita. Tak dengar radio. Dia dengar. Komputer dia pandai. Kita ada contoh dunia. Saya kena senyum ni. Dia kerja kalam sejarah dari perempuan dari Islam. Itu yang kita kata tu, kita perlu kepada kuasa dia. Perlu kepada kuasa. Jadi untuk dapat kuasa ni, itu yang kita sebut tarbiyah kita. Tarbiyah kita merangkumilah ketaatan kita ataupun kesetiaan kita kepada yang pertamanya Allah, kedua Rasul, dan yang ketiga kepada orang yang beriman. Jadi kategori orang beriman bukan semua nak dapat, walaupun dia profesor pun, kan? Tapi kalau Allah tak bagi dia, tak boleh juga. Betul? Saya bagi contoh tadi lah, tuan-tuan. Contoh tadi, ya. Ini konsep bersama kita, ya. Orang ni memang dah duduk dalam jemaah biru, tuan-tuan. Jawatan tertinggi, tuan-tuan, bendahari biru kawasan bahagian. Jadi kesudahan perjalanan hidup dan tadi keluarganya mahu orang-orang hijau uruskan jenazah. Cuba tuan-tuan, mana kita boleh sangka benda ni, tuan? Mana kita pun sangka kesudahan kita tu nak berada di mana? Cuma tadilah kita jangan melawan Allah Ta'ala, jangan melawan Rasul, perbetulkan kita punya akidah. Itu akidah kita jaga sungguh-sungguh. Terus sekarang dalam konteks sekarang, tuan-tuan, kita cubalah siapa yang masuk dalam apa tu, dalam kharat kematian, kan? Kawasan tu yang warna hijau tu, kan? Takut tu ada sini orang bukan hijau, kita sebut yang warna hijau, kan? Kita dah syaratkan dalam syarat nanti, tuan-tuan usul adalah satu, iaitu kita akan buat satu surat. Seandainya saya mati nanti, saya dah diuruskan oleh kharat kematian. Tidak sekarang ni, tuan-tuan, berlaku benda yang tak sepatut berlaku. Berebut-rebut, kan? Orang nak mengurus jenazah ni berebut.
pelajar UiTM meninggal. Kita pun pergilah dekat Seri Kota. Ada orang Seri Kota sini pun terasa apa? Jangan terasa ya. Lepas tu saya pergi semayang jenazah. Lepas tu bawa terus ke tanah kubur Kampung Jambu. Nak cerita perkongsian bersama ni. Sampai di sana depa duk simpan jenazah tu. Benda tu lama juga tuan-tuan kan, kampung kita. Jadi saya panggil kawan-kawan kita yang ada tu, mari kita bertahlil dulu. Kita pun tahlil. Tahlil dalam habis tu dah berdoa tahlil, benda tu pun siap ditutup lah, kan? Tiba-tiba datang satu hamba Allah tu, terus dia baca talqin, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Yang tuan rumah tu pak dia tu terkejut. Saya pun, kita pun terkejut juga lah pasal apa kan. Itu orang Seri Kota tu kan. Ada orang Seri Kota tu. Ada orang. Tu, orang tua tu. Bagi macam lain, dia orang Mesir lama. Ni nak tunjukkan sebab apa? Sebab ada disediakan satu habuan yang difahamkan oleh saya. Itu mereka ni disediakan tiap satu mayat tu mereka dapat tak silap saya 1,500. Pengurusan tuan-tuan. Tu rukut tuan-tuan. Masa sembahyang jenazah tak mau. Tahlil tak mau, tiba-tiba bila talqin tu mak terus. Saya pun tak apalah, saya pun terus bangun tuan-tuan. Bangun saya tinggal terus. Lepas tu besok datanglah bapak almarhumah tu minta maaf, saya pun tak jemput dia, tak apa saya pun masa tu dah nak maghrib lah tuan. Kita betul di sini. Ni suasana tuan, bila kita letak benda tu bertembung satu tu dengan ibadah dan wang ringgit jadi tuan. Inilah hidangan dia. Tu tanpa kita sedari benda ni. Jadi benda ni kita renung bersama. Itu sebab persediaan dalam jemaah ni, makna di semua sudut kita kena ada. Maksud saya apa dia? Ada Tok Imam, ada Tok Siap, Tok Bilal ada. Sebab apa? Kita sepatutnya merupakan pimpinan tuan-tuan, kan? Seandainya berlaku sesuatu, sebab apa? Jemaah kita ni orang dah letak satu tahap yang tinggi tuan-tuan. Satu tahap yang tinggi bab urusan ibadah Islam. Bab lain dia tak letak kita tuan-tuan. Bab ni dia letak kita satu takut tinggi. Sebab apa? Dia tahu kita ni orang yang boleh ke depan, ke belakang, semua boleh buat tuan-tuan. Ini kita hendak tuan-tuan dalam jemaah kita. Itu sebab kita latih, kita tarbiyah jemaah kita, semua bab dia kena ada. Satu tahun tuan-tuan nak sembelih lembu tak ada orang tuan-tuan. Tu nak sembelih lembu, benda ni berlaku tahun 89, kami tak ada. Bila tanya tak ada orang nak sembelih lembu. Kita baru datang tempat tu tuan-tuan. Dan kita kata kita boleh sembelih. Dia kata pula siapa nak lapar, saya boleh lapar, kita kata. Lepas tu dia kata siapa nak cari lembu. Cari lembu jadi ada duit, dia kata ada duit, jalan bil lah, betul tak? Kita ada bayar siap, dia pantau tu tarikh kita nak korban, sembelih. Nak cerita tuan-tuan, makna persediaan dalam jemaah tu itulah. Maknanya kita jaga sungguh-sungguh ni, sebab kita merupakan satu jemaah yang orang letak sungguh-sungguh harapan, jadi jagalah harapan orang. Itu yang kedua. Tadi yang pertama iaitu kesetiaan ataupun wala kepada jemaah atau kelompok orang beriman yang memperjuangkan Islam, iaitu dengan menyertai jemaah tersebut dan menjadi sebahagian dari anggotanya. Itu yang kedua. Maknanya kita wala kepada jemaah atau kelompok orang yang beriman yang memperjuangkan Islam. Ingat tuan, yang memperjuangkan Islam tadi. Kita wala dengan menyertai jemaah tersebut dan menjadi sebahagian dari anggotanya. Jadi kalau tuan belum lagi menjadi ahli kepada jemaah ni, dalam Malaysia ni tuan-tuan ada satu jemaah yang boleh gerak, dalam gerakan Islam dan gerakan siasah ni ada satu je tuan-tuan. Tu saja. Kita
kita sebut terus dah kan, parti Islam Malaysia Part itu je. Jadi tuan-tuan yang belum jadi ahli, masuk jadi ahli tuan-tuan. Ini perjanjian kita dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak masuk nanti, kalau ditanya nanti, masuk jemaah mana? Tak ada. Padahal harga murah sangat, RM5 je lah. Kalau semua hidup 100, kita dapat kad tu RM100. Kena faham benda tu kan? Kena faham. Sebab apa bila kita menolak jemaah ni, tu kata Nabi, kata Nabi 3 golongan jangan engkau bertanya tentang mereka, kata Nabi. Kerana mereka termasuk dalam orang-orang yang bakal musnah. Saya ulang balik, 3 golongan jangan engkau bertanya tentang mereka. 3 golongan, kata Nabi. Sebab apa? Kerana mereka termasuk dalam orang-orang yang bakal musnah. Iaitu siapa dia, kata Nabi? Yang pertama, orang yang berpisah dengan jemaah. Ini pertama, kata. Bukan jemaah semayang, ini jemaah. Dan kita nak melaksanakan, membantu pelaksanaan perundangan Islam, iaitu orang yang berpisah dengan jemaah dan menderhaka kepada imamnya serta mati dalam maksiat. Ini golongan yang pertama. Kita tengok betul. Orang yang berpisah dengan jemaah dan menderhaka kepada imamnya. Imam itu makna ketua, pimpinan dia. Derhaka kepada pimpinannya serta mati dalam maksiat. Serta mati dalam maksiat. Itu golongan yang pertama. Jadi yang kedua dia, hamba perempuan atau lelaki yang lari dari tuannya lalu menemui kematian. Hamba perempuan atau lelaki yang lari dari tuannya lalu menemui kematian. Jadi golongan ini jangan engkau bertanya tentang mereka, kata Nabi. Seterusnya yang ketiga, seorang perempuan yang suaminya keluar bermusafir dan telah dicukupi biayai keduniaannya, lalu ia bertabarus sesudahnya. Maksud tabarus apa dia? Itu dia berias untuk menarik perhatian lelaki lain. Ini 3 golongan, tuan-tuan. 3 golongan jangan engkau bertanya tentang mereka, kata Nabi. Jangan kita tanya tentang ni. Sebab apa? Inilah yang pertama, tadi kita tengok orang yang berpisah dengan jemaah dan menderhaka kepada kepimpinannya. Itu Jadi mati dalam maksiat orang yang kedua. Yang keduanya, hamba perempuan atau lelaki yang lari dari tuan lalu menemui kematian. Seterusnya yang ketiga, seorang perempuan yang suaminya keluar bermusafir dan telah dicukupi biaya keduniaan lalu ia bertabarus sesudahnya. Tabarus itu ialah untuk menarik perhatian lelaki. Jadi kalau bab tabarus, tuan-tuan, itu sebab kadang-kadang kita tegur. Masa saya di sekolah dulu, selalu saya tegur guru-guru perempuan. Dia pun suka berjalan terhentak kaki, prak. Sampai kita dia berhentakkan kaki. Itu jaga, tuan. Bati kepada anak kita, isteri kita, jangan biar benda yang macam tu. Jalan tu elok, tak usah dihentak-hentak kaki tu. Mana bila orang lelaki terdengar tu, toleh. Dah nampak Lepas tu kena, yang kedua, tuan-tuan, pastikan anak isteri kita pakai stocking kaki, tuan. Jangan biarkan kaki itu buka. Ini untuk muslimat, pastikan benda ni jangan berlaku. Jangan tak pakai stocking. Pakai stocking bila keluar rumah. Ini kadang-kadang mudah sangat kan. Elok tudung elok, baju pundah elok, tiba-tiba tak pakai stocking. Benda ni kena tegur. Kena tegur benda ni. Itulah makna sekadar itulah nampak kita berkongsi maklumat tentang ayat 55 dan 57 surah Al-Ma'idah tadi, iaitu ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman. Jadi sekadar itu yang dapat kita kongsi pertama. Kita tutup teman membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.